Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya dengan menggunakan kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Yang berusaha tuan pengerusi masjid Taman Seri Pulai Perdana, yang dihormati timbalan pengerusi masjid, yang dihormati warisan AJK Masjid, yang dihormati imam-imam, bilal-bilal, muslimin muslimat di dalam masjid, di luar masjid, muslimin muslimat yang menonton channel audio kuliah Jerazak audio kuliah, dan juga channel saya Cincin Perak. Seperti biasa, kita akan mulakan wirdul Imam Ali ibni Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun surun sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul, bila khandakin wala sur, min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur, wa min jami'is syurur. Tatarwasna billah, tatarwasna billah, tatarwasna billah, min aduwina wa aduwillah, min saki arshillah ila qa'i ardillah, bimi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi alfi alf, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sebelum kita sambung tuan-tuan, saya nak menyatakan sedikitlah pendirian seperti mana PKP 1 kemarin saya menyatakan pendirian saya. Ya, tuan-tuan pun banyak lihat di sosial media, media sosial tentang COVID-19 lah, iaitu daripada golongan para doktor, ada yang tidak menyukai ataupun mempertikaikan amalan makanan-makanan sunnah, manakala ada pula dari pihak ahli-ahli agama yang mempertikaikan pula SOP dan yang terkini vaksin daripada pihak doktor. Jadi pendirian saya yang bukan pakar kesihatan dan bukan pakar agama, saya ambil jalan tengah. Saya amalkan dua-dua. SOP pun saya jaga, dan yang terbaru vaksin pun saya dah daftar, berdasarkan saya pegang pada keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan lah, iaitu tak ada unsur babi, tak ada unsur yang haram, dan tidak memudaratkan, malah dia mengelakkan daripada COVID-19. Dan saya juga amalkan makanan-makanan sunnah. Saya pernah bacakan di sini, iaitu hadis Bukhari daripada kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah lil Bukhari. Suatu hadis ketika itu Rasulullah SAW masih hidup, berlaku wabak ta'un. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya bacakan tu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, iaitu penduduk yang terkena wabak ta'un jangan keluar daripada kawasan mereka. Manakala penduduk yang berada di luar kawasan yang kena ta'un jangan masuk kawasan tersebut. Itu salah satu contoh isolasi, isolation. Jadi saya nampak dekat sini salah satu SOP yang dikeluarkan oleh para doktor dunia lah, bertepatan dengan hadis Rasulullah. Jadi pada saya tak ada salahnya kalau kita ikut SOP dan juga kita amalkan ambil vaksin. Dan saya terfikirlah, terlintas pada fikiran saya, kalaulah saya tidak mengambil vaksin dan antibody saya kuat, maka katalah virus COVID-19 tu kena pada saya, na'udzubillah min dzalik. Takut juga. Katalah terkena tapi antibody saya kuat, tapi saya tak ambil vaksin, tapi saya jumpa pula orang lain, takdir Allah mati pula orang tu. Dia ceritanya kena mati, kalau tak mati tak sedih, tak berapa menarik sangat. Kalau buat cerita kan kena ada yang mati kan. Kalau nak buat cerita sedih kena ada yang mati. Kalau buat cerita tak ada yang mati, tak berapa sedih. Ni saya buat cerita lah ni, andai kata saya dapat jangkitan COVID-19 tapi saya sihat, boleh lawan, tapi saya jumpa orang lain tu pula yang kena, dia tak kuat ataupun dia ada penyakit lain, jadi COVID-19 jadi pemangkin pada dia. Jadi kalau dia meninggal dunia kerana kuman COVID-19 yang saya bawa kepada dia tu, saya ada sikitlah rasa bersalah. Bukan sikit, besar juga tu. Tu nak minta maaf entah macam mana tu. Jadi itulah antara pendirian saya.
Dari segi tauhid macam mana Ustaz? Saya sebagai pemegang tauliah Jawatan Agama Johor bertanggungjawab menyebarkan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, dan juga menyebarkan mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali. Jadi dari segi akidah dan juga fikih ni, syariat ni, macam mana pandangan akidah dan juga syariat tentang COVID-19? Dari segi akidah kita ulang kaji. Satu orang dia ambil vaksin ataupun dia ikuti SOP, segala jenis SOP dia ikut, sampai orang kata kau ni apa dia panggil, kalau terlalu ikut SOP tu apa, lupalah. Macam ta'asub lah kalau bahasa Arabnya, ta'asub. Kalau bahasa Melayunya macam apa nama ni, lupalah. Apa dah istilah itu. Saya lupa apa dah. Siapa ingat tahu dia ta'asub, betul-betul ikut SOP. Termasuk saya lah. Vaksin pun dah daftar. Tapi dia yakin vaksin lah dan juga perkara-perkara SOP itulah yang menyebabkan dia selamat daripada COVID-19. Bagaimana akidahnya? Akidahnya salah. Akidahnya salah. Tetapi kalau satu orang dia makan makanan sunnah, dia tak ambil vaksin. Yang tadi ambil vaksin, tak ambil makanan sunnah langsung. Yang kedua pula ni tadi, dia makan makanan sunnah, segala makanan-makanan sunnah dia ambil. Kurma dia ambil. Cerita pasal kurma, kalau kat Malaysia ni kurma nak dapat Rajab, Syaban, Ramadan. Syawal lah tak ada dah. Kalau ada pun bagi-baki lah, ya tak? Bulan lain susah dapat Malaysia. Atau kalau tuan-tuan dapat, saya sendiri susah lah. Rajab, Syaban, Ramadan senang sikit, mudah, limpah-limpah. Barulah Rajab, Syaban, Ramadan tu lah Yusuf Tayyub barulah ada tu kan keluar. Sepanjang tahun lain, bulan lain tak ada. Kalau ada orang jual, Ramadan lama lagi kan? Ini soal pula. Apa salahnya jual kurma selain bulan Ramadan? Tak salah. Tapi kalau masyarakat Malaysia ni memang dia macam tu. Baik. Kismis. Lagi apa? Habbatus sauda. Habbatus sauda, kalau susah nak dapatkan tu barangkali sebab tak tahu apa benda habbatus sauda tu. Habbatus sauda tu jintan hitam, tapi bukan sebarangan jintan yang kat rumah masak tu, bukan. Habbatus sauda tu asal makna literalnya tu jintan hitam lah, dia ubat. Jadi kemudian madu pun dia makan. Madu ni tuan-tuan penyembuh segala penyakit kecuali mati, dan dalilnya daripada Al-Quran. Madu penyembuh penyakit ni dalilnya daripada Quran. Habbatus sauda dalilnya daripada hadis, penyembuh penyakit. Lagi madu senang, sepanjang tahun boleh dapat. Dengan Imam Ismail pun boleh. Lagi apa? Segala macam makanan-makanan sunnah dimakan. Buah tin, lagi pelbagai lagi itu yang saya ingat. Dan saya amalkan sikit, tak semua juga, sedikit sebahagian. Tetapi orang ini dia makan makanan sunnah dan dia percaya makanan-makanan sunnah inilah yang menyelamatkan dia daripada terkena COVID-19. Bagaimana akidahnya? Pun salah juga. Bagus ada haji yang menggiling tu kan. Tahu, tuan-tuan pun tahu sebenarnya. Kita ulang kaji untuk mengukuhkan keimanan kita. Habis yang sebetulnya macam mana Ustaz? Jangan ikut SOP, jangan ikut amalan sunnah. Tidak. Yang betulnya nak ambil vaksin, ambil. Nak ikut SOP, ikut. Nak makan makanan sunnah, makan. Tapi jangan percaya bahawasanya perkara-perkara ini yang menyelamatkan kita daripada COVID-19. Kita wajib percaya yang selamatkan kita daripada COVID-19 Allah. Malah sebenarnya pun pada hakikat COVID-19 tu pun Allah yang jadikan. Jangan kita ingat COVID-19 ni musuh Allah. Allah Ta'ala tak nak jadikan, tapi dia jadi juga. Mana macam tu? Kalau macam tu dia lebih hebat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak nak jadi, dia jadi juga. Ya tak? Ini ulang kaji santai-santai tuan jangan tegang-tegang sangatlah. Kalau kat media sosial tegang urat. Yang grup masjid pun bertegang urat. Apa lagi grup luar masjid, sama juga.
Ini kalau upload dekat apa nama YouTube ni pun tak tahu ni, komen bawah tu cuma. Baik. Jadi saya ambil jalan tengah, saya amalkan SOP, ambil vaksin, daftar untuk vaksin, makanan sunnah pun kita amalkan. Dari segi fikih, dari segi syariat, bagaimana pula tentang vaksin? Amalan sunnah tu tak apalah, kalau kita makan dapat pahala sunnah. Dan antibody kita pun makin kuat. Kalau kita tak amalkan amalan sunnah, benda itu pun taklah wajib. Benda itu sunat. Kemudian tentang vaksin pula. Vaksin itu saya ambil sajalah daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, dihukumkan harus. Ini boleh, harus tu bukan mesti, harus tu maknanya boleh. Selamat dan halal. Tiada unsur yang haram dan tiada memudaratkan. Baik. Dari segi tasawuf, kita banyak akan berdoa. Contohnya macam imam kita buat, seperti mana yang dikeluarkan keliling oleh jawatan agama, setiap selepas sembahyang fardu dan sembahyang sunat, kita baca doa kunut. Saya tak hafal Ustaz kunut nazilah. Tak hafal kunut nazilah, kunut biasa pun boleh. Doanya tu hampir sama, ada menolak kejahatan, menolak keburukan. Allahumma hdini fiman hadait pun boleh. Sembahyang fardu, sembahyang sunat. Kalau mampulah. Baik. Kita sambung kitab Faridatul Faraid pada bab saya akan bacakan sifat idrak, sifat takwin, dan kita akan masuk sifat harus bagi Allah. Sifat idrak artinya mendapatkan. Qaul ataupun pendapat Al-Qadhi dan Imam Al-Haramain menjalani penyabitan ataupun pensabitan, penetapan sifat idrak. Selain kita belajar sifat 20, ada ulama tauhid menambahkan Allah ada sifat idrak. Pada mereka ia adalah sifat yang qadim, sifat yang tiada permulaan, yang berdiri pada zat Allah. Sifat tu ada pada zat Allah, pada diri Allah. Dengannya ia mendapat segala yang disentuh, yang dicium dan segala yang dikecap tanpa berhubung dengan perkara tersebut. Pendapat ni mengatakan Allah Ta'ala berjaya mendapatkan segala yang hendak didapatkan. Ada pula kaul atau pendapat yang mengatakan segala yang maujud didapatkan dengannya, dengan sifat idrak. Saya tak faham sangat Ustaz, tak apa. Ini tambahan daripada ulama tauhid tertentu. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan mendapatkan. Idrak ni maknanya mencapai lah, tercapai. Lawan sifat tercapai tu tak tercapai lah. Kenapa ada tambahan macam tu Ustaz? Seperti mana kita belajar mula-mula dulu, sifat wajib bagi Allah ni ada berapa bilangannya? Ya tak? Ingat lagi tak? Ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20 Ustaz. Salah. 20 lah Ustaz. Salah. 13. Salah. Saya tambah lagi 50 Ustaz. Salah juga. Habis berapa Ustaz? Siapa ingat sini? Tapi tak ada hadiah lah. Saya Ustaz nak jawab, minta maaf tak ada hadiah. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah ada banyak. Banyaknya tu berapa? Tak terbilang. Kalau orang belajar akademik, belajar peringkat universiti, senang kita panggil bilangan sifat wajib bagi Allah infinity. Senang. Infinity tu yang kat BHP petrol tu Ustaz, itu nama minyak. Bukan. Infinity ni tak ada penghujung lah. Simbol dia nombor 8 baring. Ya tak? Hanya Allah yang tahu berapa banyak sifat wajib bagi Allah, iaitu segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi sifat idrak ni salah satu sifat kesempurnaan, maka diterima sebagai sifat Allah. Jadi bila dah tanya sifat wajib, saya tanya pula, berapa sifat mustahil bagi Allah? Samalah macam sifat wajib, lawan dia. Berapa? Infinity. Pandai. Bagus, pandai. Pasal terbalikkan aja. Tak terbilang juga, iaitu segala sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah, sifat mustahil.
Baik, kedua sifat takwin yang ditambah oleh sebahagian ulama tauhid. Sifat takwin artinya mengadakan. Kaum Maturidiyah pula menjalani pensabitan atau penetapan sifat takwin. Pada mereka ia adalah sifat yang qadim, yang tiada permulaan, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengannya ia mengadakan sesuatu dan mentiadakannya, tetapi ia bergantung kepada ta'alluqnya. Ta'alluq tu maknanya dipanggil jenis-jenis lah. Satu, jika ta'alluq dengan mengadakan dinamakan ijad. Jika ta'alluq dengan meniadakan dinamakan i'dam. Jika ta'alluq dengan menghidupkan dinamakan ihya. Jika ta'alluq dengan merezekikan, memberi rezeki, dinamakan rizq. Nama-namanya. Demikianlah anda kiaskan. Golongan Asy'ariyah menafikan sifat takwin. Kaum Maturidi ni siapa? Iaitu pengikut-pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Menambahkan sifat takwin, iaitu mengadakan. Allah ada sifat mengadakan. Tetapi golongan Asy'ariyah, iaitu pengikut-pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mengatakan sifat takwin ni tak ada, ataupun bukan tak ada, tak perlu dipelajari. Kenapa? Sebab sudah termasuk dalam sifat kudrat pada ta'alluq tanjiziyun hadithun. Tunai Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Jadi perbezaannya apa? Perbezaannya dari segi istilah sahaja. Golongan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata tak perlu belajar sifat takwin, dah masuk dalam sifat kudrat. Golongan pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata tambah, boleh tambah lagi satu, takwin. Itu sahaja. Tak adalah berbeza pendapat jauh sangat, tidak. Mustahil lawannya iaitu ketiadaan mengadakannya. Dalam menyabitkan, yakni menetapkan sifat idrak dan sifat takwin, setengah penyelidik terkemudian berkata bahawa yang terlebih hampir ditambahkan lagi dua sifat pada sifat maknawiyah. Bila ada sifat idrak dan takwin, tambahlah kaunuhu. Kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawwinan. Baik. Kita masuk sifat harus bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah, yang wajib kita pelajari 20. Sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, yang wajib kita pelajari 20. Kemudian sifat harus bagi Allah ada satu. Sifat harus ni bukan mesti. Harus kat sini maknanya boleh. Boleh ada. Harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan atau tidak memperbuatkan setiap perkara mungkin. Mungkin tu apa? Boleh ada dan boleh tiada. Asalnya mungkin tu bahasa Arab. Orang Melayu panggil mungkin, ada tambah G dekat situ. Pasal apa? Susah nak sebut. M-U-M-K-I-N, mungkin. Susah mulutnya nak nyebut tu kan. Jadi tambah G, mungkin. Mungkin tu asalnya daripada perkataan Arab. Jadi mungkin tu maknanya apa? Boleh ada dan boleh tiada. Contohnya kan, kuliah malam ni ada ke tak? Mungkin ada, mungkin tiada. Kalau tak tahu lagi lah. Dah tahu, ini pasti ada. InsyaAllah ada. Dan perkara mungkin itu ialah setiap perkara yang harus ada dan harus tiadanya. Termasuk dalam perkara mungkin ni iaitu makhluk. Termasuk dalam kata makhluk manusia, kitalah. Apa dalilnya? Dalil harus bagi Allah Ta'ala ialah jika Allah wajib memperbuatkan sesuatu atau wajib meninggalkannya, nescaya yang harus itu jadi wajib atau harus itu jadi mustahil. Allah Ta'ala menjadikan makhluk, itu harus sahaja. Boleh Allah jadikan dan boleh Allah tak jadikan, bukan wajib. Dari itu jelaslah bahawa Allah Ta'ala itu tiada wajib ke atasnya memperbuatkan sesuatu pada mumkinat. Allah tak wajib jadikan makhluk, Allah tak wajib jadikan kita ni. Itu fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersalahan, yakni tak sama Mu'tazilah, fahaman sesat Mu'tazilah. Mereka mengatakan wajib ke atas Allah Ta'ala memperbuat yang baik, yakni solah, dan yang terlebih baik aslah.
Golongan Mu'tazilah kata Allah wajib, mesti, tak boleh tidak, kena buat yang baik dan yang terbaik saja. Dengan sebab itu harus baginya Ta'ala memperbuatkan keduanya atau tiada memperbuatkan keduanya. Di Mu'tazilah sesat, jangan kita ikutlah. Dan solah itu perkara yang menjadi lawan bagi fasad, rosak, seperti iman lawan bagi kufur, dan sihat lawan bagi sakit, dan aslah lawan bagi solah, seperti memberi makan makanan yang sedap kepada seseorang lawan bagi memberi makan yang tidak sedap. Dan ada kaul yang mengatakan keduanya perkara yang satu. Jadi Mu'tazilah kata Allah mesti buat yang baik dan terbaik, kita tidak. Allah Ta'ala boleh jadikan sesuatu ataupun boleh Allah Ta'ala tak jadikan makhluk. Baik, antara perkara yang harus bagi Allah Ta'ala, satu, memperbuat atau tidak memperbuat perkara mungkin. Mungkin tu apa? Makhluk. Buat boleh, tak buat pun boleh. Allah Ta'ala boleh jadikan kita dan Allah Ta'ala boleh tak jadikan kita. Dari segi boleh atau tak boleh, mau atau tak maulah. Harus bagi Allah Ta'ala membangkitkan Rasul-Rasul alaihi salam atau tidak membangkitkan mereka. Bersalahan, ini tak sama pula dengan Mu'tazilah yang mengatakan wajib ke atas Allah membangkitkan mereka. Allah Ta'ala tak wajib utuskan Rasul, harus sahaja. Boleh Allah utuskan dan boleh Allah tak utuskan. Kenapa Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib utuskan Rasul? Sebab dia nak elakkan daripada Allah Ta'ala jadi zalim. Niat dia baik. Mu'tazilah kata Allah mesti utuskan Rasul. Sebab kalau Allah tak utuskan Rasul, macam mana makhluk nak tahu, nak kenal Allah Ta'ala, nak tahu akidah yang betul? Tak adil lah macam ni. Allah Ta'ala tak utuskan Rasul, lalu Allah Ta'ala matikan semua makhluknya dalam keadaan kafir, kemudian Allah sumbat semua dalam neraka. Tak adil. Itu tujuan Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib utuskan Rasul. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah jawab Allah tak wajib utuskan Rasul. Boleh Allah utuskan dan boleh Allah tak utuskan. Kalau Allah tak utuskan Rasul, kemudian Allah matikan makhluknya dalam keadaan kafir semuanya, dan kemudian Allah sumbatkan semua makhluknya dalam neraka, seorang pun tak masuk syurga, itu bukan zalim. Itu hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Allah ni Tuhan, kita ni makhluk. Kalau Allah Ta'ala nak masukkan semua makhluknya dalam neraka, tak ada siapa boleh pertikai. Itu dari segi tauhidnya, tuan-tuan. Tetapi ternyata Allah Ta'ala jadikan Rasul bukan sebab wajib, tidak, harus sahaja, boleh sahaja. Kalau Allah Ta'ala jadikan makhluknya, kemudian Allah Ta'ala jadikan semua mati dalam keadaan beriman, Allah Ta'ala masukkan semuanya dalam syurga, tak ada seorang pun yang masuk neraka, itu atas belas kasihan rahmat Allah Ta'ala. Jadi itulah jawapannya. Kalau satu orang masuk neraka, kenapa? Itu hak milik Allah Ta'ala, terpulang pada Allah. Allah nak buat apa pada makhluknya? Yang lepas kita dah bahaskan perkara ni, dia ulang balik. Contoh, masa saya belajar kemarin, guru saya buat contoh begini. Satu orang dia ada 2 ekor lembu. Satu ekor lembu dibuat kerja, disuruh buat kerja, nolong apa nama, bajak tanah, nolong nyabit rumput, tarik tu kan, bajak tanah, buat kerja lah, buat kerja tu, buat kerja ni, disuruh buat kerja. Kemudian Kang nak pergi bandar, naik kereta lembu pula kan, contohlah. Memang dia habis-habisan kerjakan lembu yang seekor ni. Lembu yang kedua pula dia manjakan. Macam mana manjakan? Dimandikan setiap pagi dan petang. Musim Covid dipakaikan topeng, contoh tuan-tuan. Musim Covid dipakaikan topeng, pelitup muka, lembunya pakai, selamat daripada Covid-19 kata. Contohlah.
Dah dimandikan, dipakaikan bedak, pakaikan minyak wangi, mana ketiak deodoran, pakai deodoran. Wah, lembu pakai deodoran, tak bau lembu. Ini nak contoh lah tuan-tuan ya. Sampai masa hari raya Aidul Adha, yang dibuat apa nama kerja tu tadi, yang dikerjakan habis-habisan lembu tu tadi, disembelih buat korban. Tak. Yang lembu yang seekor lagi ni disayang-sayang, tak, dipakaikan baju Melayu. Tak tahulah, ni contoh lah macam tak muat rasa muat, contoh ajalah. Jadi jiran sebelah dia tengok, astagfirullahalazim, dah kenapa jiran aku ni, dia kata, yang seekor dikerjakan habis-habisan, yang seekor lagi dibuat macam orang. Kau ni kenapa buat macam ni? Dia pun jawab, lembu siapa? Lembu kau lah. Tahu pun, biar suka hati aku lah. Jadi jiran sebelah pun tak boleh buat apa juga lah. Memang lembu dia kan, memang dia yang beli, buat macam mana kan. Cuma pelik sikit lah kan. Tu kalau ada yang buat tu masuk YouTube, wah viral tu. Setakat ni tak adalah, itu cerita je. Baik. Jadi apa yang nak diperbuat dengan dia punya lembu, itu terpulang pada dia. Itu pun ada hukum lagi, jangan diseksa sebagainya lah. Jangan tak bagi makan. Kalau kita nak jaga haiwan peliharaan, kena ingat kita dah manjakan dia bagi makan. Kalau kita nak berjalan sana sini, dah boleh rentas daerah, nak jalan sana sini, itu kucing tu pastikan dapat makanan. Biasa kucing lah tak tahu kalau ada yang bela harimau ke apa, tak kisahlah. Yang penting haiwan peliharaan tu kena cukup makan. Dia dah manja, tak pandai cari makan sendiri, kena sediakan makanan. Kalau susah sangat, ada hotel kucing kan. Yang main-main kucing, ada hotel sekarang. Masuk ke hotel, jadi awak pergi hotel awak, kucing pergi hotel kucing. Bayar je lah, ya tak? Kalau kita biarkan mati, berdosa besar gitu. Satu lagi, haiwan peliharaan ini nasihat jugalah. Siapa yang suka haiwan peliharaan, terutamanya kucing, jagalah. Satu lagi, kalau boleh jangan dikasih. Kasih itu apa? Disunatkan, dimandulkan. Pasal benda tu dalam kitab Matla'ul Badrain haram lah. Dalam kitab Matla'ul Badrain haram. Kalau awak betul cintakan kucing, sukakan kucing, biarlah dia beranak. Dia banyak kucing, lagi bagus, lagi besar pahala awak bagi makan anak cucu cicit dia kan. Baik, sambung sini. Jadi Allah Ta'ala Tuhan, kita ni makhluk, kita ni hak milik Allah Ta'ala. Kalau Allah nak masukkan syurga, itu belas kasihan rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala masukkan kita dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, itu hak milik Allah, keadilan Allah, tidak ada siapa boleh persoalkan. Baik, sambung. Yang ketiga, harus bagi Allah Ta'ala memperlihatkan zatnya kepada hamba-Nya. Tetapi penglihatan itu tidak berlaku di dunia ini, melainkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' Mi'raj. Maka ia telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua mata kepalanya, di dalam jaga dan dengan ketiadaan kaifiyat, dengan tiada cara. Maknanya bukan setakat dengan dua mata kepala, malah dengan seluruh tubuh. Kalau dengan mata sahaja, maknanya Allah dekat depan. Tidak. Melihat Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala pada malam Isra' dengan seluruh tubuh. Itu dikatakan dengan tiada kaifiat, dengan tiada cara. Baik, itu yang termasuk dalam sifat harus bagi Allah. Dan masuk isyak tuan-tuan, kadar ni sahaja. Mudah-mudahan apa yang kita ulang kaji ini jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.